Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ni kita berjumpa lagi untuk kita meneruskan bacaan kitab Umdatul Ahkam. Hari kita masih lagi dalam bab Al-Murur Baina Yadail Musalli, Kitabus Salah. Masih lagi dalam Kitabus Salah, masih lagi dalam bab Al-Mururu Baina Yadail Musalli. Bab dalam menjelaskan hukum orang yang melalui berjalan di hadapan orang yang salat. Dan pada kuliah yang lepas kita bincang hadis panjang berkenaan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan apakah hukum orang yang melalui depan orang salat, dan kita dah sebutkan, nukilkan ucapan Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid Al-Syafi'i berkenaan dengan bahawa orang yang lalu depan salat ni hukumnya haram sekiranya dia berdosa, sekiranya orang yang salat itu dia berada bukan di tempat perjalanan manusia. Yang kedua, orang yang lalu tu pula dia memang tidak ada jalan, dia ada jalan yang lain untuk dia lalu, tapi nak lalu juga. Ketika itu dia berdosa, dia berdosa. Bagi orang yang lalu tu berdosa. Tapi sekiranya orang yang salat itu memang disengaja salat di tempat orang lalu lalang, dan pula orang yang lalu itu pula dia memang dah tak ada jalan lain, melainkan dia kena lalu jalan tersebut, maka yang salah tu, yang berdosa tu ialah yang salat tu yang berdosa. Okey? Ya, sebab dia sendiri yang sengaja sembahyang di tempat orang lalu lalang. Sedangkan dia ada tempat lain yang dia boleh solat. Ini macam kesnya macam kadang-kadang dekat masjid hari Jumaat. Dia solat Jumaat, dia datang lambat. Bila datang lambat, dia sembahyang dapat solat depan pintu, dia solat dekat pintu. Lepas tu bila orang bagi salam, dia terus bangun, dia sembahyang sunat kat situ. Sedangkan itu tempat orang nak keluar daripada masjid. Bukankah dia telah menimbulkan masyaqqah, kesusahan pada orang lain, sedangkan dia boleh saja solat di tempat yang lain, dia tunggu sebentar. Yang kedua, dia solat sunat, bukan solat fardu pun. Walaupun ia dalil tu umum, Nabi kata kan, kalaulah orang tu tahu, law ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaihi minal ithm, kalau tahu apa dosa yang dilalui kan, lakan an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadil musalli, maka dia duduk tu lagi, dia tunggu tu lagi bagus. Tapi dia ada tabit, dia bukan umum macam tu. Kalau tidak, kalau orang tu sengaja solat, nak menyusahkan orang ramai. Yang kedua, iaitu yang berdosa itu kalau dia solat dekat di antara orang yang solat tu dengan sutrahnya. Kalau dia tak letak sutrah, ia masih lagi terlarang, tetapi tidak sebesar dosa orang yang lalu di hadapan orang yang ada sutrah. Sutrah tadi. Baik. Apa hukum salat di hadapan sutrah? Hukumnya sunat muakkad, sangat-sangat digalakkan. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, janganlah kamu salat melainkan menghadap kepada sutrah.
Lafaz itu seumpama lafaz yang menunjukkan kewajipan, namun boleh lagi digabungkan dengan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa itu bukanlah syarat untuk kesahihan atau sahnya salat. Naam. Dan kita sebut sebelum ni apakah jaraknya, iaitu lebih kurang salah satu azru', 3 zira', 3 hasta. 3 hasta antara orang yang salat dengan orang yang dengan sutrahnya. Dan kita juga bincang pada kuliah lepas bahawa orang yang lalu tu kita boleh halangnya. Kalau degil kita boleh lawannya, kita boleh tolak dia. Bukan maksudnya peranginya. Wal yuqatilhu, dan ini kita dah bincang panjang dalam kuliah lepas. Ini kita akan masuk pula. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidarin. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Abbas, naam, sahabi jalil, itu hibru al-ummah, itu dipanggil tintanya umat ini, orang alim umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu aku datang dengan menunggang keldai betina yang pada saat itu aku hampir menginjak masa baligh. Maksudnya aku hampir nak baligh. Dan Rasulullah SAW sedang salat di Mina dengan tidak menghadap sutrah, bukan dinding. Dinding lah, jidar. Jadi kat sini nanti kita akan tengok menunjukkan bahawa tak wajib. Marartu baina yaday ba'd as-saffi, maka aku lalu lewat di sini maksudnya aku melalui di depan sebahagian daripada saf. Maksudnya dia bawa keldai tu lalu celah-celah saf. Lalu celah-celah saf. Nampak tak? Maksudnya lalu tengah-tengah saf ni, maksudnya boleh pula lalu ustaz, bukankah Nabi kata larang tadi? Nanti kita tengok insya-Allah. Lalu aku masuk kembali di tengah saf, maksudnya lepas dah dia lalu celah-celah saf tu, lepaskan, dia turun, dia lepaskan keldai tadi untuk pergi makan, untuk minum, apa maksudnya ni, kemudian dia masuk dalam saf. Dan tidak ada, falam yunkir alayya ahad, tak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Tak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Okey. Hadis ini banyak pengajaran. Barakallahu fiik. Sangat banyak pengajaran hadis ini. Kalau kat sini Al-Bassam ringkas, tapi tak apa. Kita tengok sini. Dia kata, kita perkataan al-atan, iaitu untha al-hamir, unta betina, wa huwa yaftah bi fathil hamzah wa kasriha. Al-itan ataupun atan. Wal fathu ashhar, dan balas atan dengan atan. Jadi kat sini yang panggil nama atan. Atan namanya keldai betina dalam bahasa Arab. Atan. Wallahu alam lah. Bahasa Melayu saya tak tahu wallahu alam maksudnya apa. Al-atan. Jadi atan tu keldai betina. Wa ba'daha ta'u muthannah wa hiya na'atun lil himar. Na'atun lil himar sifatnya. Kemudian nahastul ihtilam, iaitu qarabtul bulugh. Maksudnya aku dah hampir-hampir nak balik. Jadi nahastu maksudnya bila aku yakni qarabtu, iaitu aku telah mendekati waktu nak balik. Nahastul ihtilam. Tarta'u iaitu tar'a, iaitu mengambil binatang lah, pergi makan apa semua. Tarta'. Jadi apa maksud umum daripada hadis ni? Kata Syekh Al-Bassam, dia kata maksud umum daripada hadis ni ialah Allah bin Abbas beritahu kepada kita bahawa ketika Nabi SAW di Mina ketika Hajjatul Wada', sebab Nabi buat haji sekali kan, Hajjatul Wada'. Dekat Mina ni hari ke berapa? Jadi tak jelas kat sini lah sama ada hari ke-8 ataupun hari ke-10, 11, 12, 13 tu. Tapi nampak zahirnya hari ke-8 lah kot kan, hari ke-8 masa Nabi hari Tarwiyah. Okey. Pada Hajjatul Wada', masa tu pada Haji Wada'. Haji Wada' itu haji terakhir.
Nabi SAW. Jadi aqbala rakiban ala atan, dia datang dengan naik keldai. Dan dia lalu dekat celah-celah saf. Dan Nabi sedang salat bersama dengan sahabatnya. Okay? Dan dia pun turun daripada keldai itu tadi dan lepaskan keldai dia untuk makan. Kemudian dia pun masuk saf. Dan dia bagi tahu juga masa tu dia dah dekat-dekat dengan baligh. Jadi kenapa nak sebut dia dekat-dekat baligh? Maksudnya umur dah besar. Kan bila dekat baligh ni orang lelaki, kalau budak lelaki umur 14, 13. Kan? Jadi bila nak bagi tahu, dia nak bagi tahu bahawa aku dah umur yang kalau buat salah orang akan tegur aku. Maksudnya macam tu. Okey? Maksudnya kesalahan yang apa ni, yang kalau dia bagi tahu masa ketika itu aku berumur 4 tahun. Dan kalau dia lalu celah-celah saf masa tu baru umur dia 4 tahun, maka orang tak akan marah lah. Betul tak? Orang tak marah lah. Tapi dia kata aku dah umur dekat-dekat dengan baligh, masa dah umur 14 tahun. Umur 14 tahun kan kalau budak-budak buat salah, kita akan tegur, betul tak? Anak-anak muda, remaja-remaja ni kita akan tegur. Sebab itulah dia kata, aku dah nak baligh. Dia kata kat sini, as-sinni alladhi yunkar alaihi fiha law kana qad ata munkaran, kata Syekh Bassam, kalau dia buat satu benda yang tak betul, benda yang diingkari, benda mungkar, yufsidu 'alal musallina salatahum, maka dia akan merosakkan solat orang-orang yang solat ni, batalkan solat. Tapi tidak ada orang yang ingkar, tidak Nabi, tidak juga sahabat. La Nabi wala ahadun min ashab ahada min ashabi wala ahadun min ashabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ustaz macam mana Rasulullah nak tegur? Bukan Rasulullah kat depan, bukan nampak pun. Tidak, Rasulullah boleh nampak dalam hadis yang sahih. Betul Nabi kata luruskan saf kamu. Kita dah lalu ke hadis tu sebelum ni. Nabi kata luruskan saf kamu, sesungguhnya dan rapat-rapatlah. Sesungguhnya aku nampak saf kamu daripada belakang mataku. Maksudnya Allah Taala bagi mukjizat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ni boleh nampak dekat saf belakang dia macam mana kat kita salat. Allahu Akbar. Jadi min mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi boleh tahu saf dekat belakang. Jadi kalau Nabi tak ingkar, kemudian sahabat-sahabat pula ashabihi sallallahu alaihi wasallam yang kibar-kibar. Sahabat-sahabat yang kibar-kibar ni kan, mereka semua yang pergi haji ni semua sahabat pergi haji masa tu. Yang kibar-kibar sahabat semua pergi. Jadi seorang pun tak ingkar. Kat sini ada apa tuan-tuan? Ada satu pengajaran yang sangat penting tuan-tuan Allah. Iaitu benda yang tidak diingkari oleh sahabat, tidak diingkari Rasulullah SAW, maka benda itu tak ada masalah. Sebab tu kita kata, bila kita sebut benda ni pernah berlaku depan Nabi, Nabi tak marah pun, sahabat tak ingkar pun. Jadi bila sahabat tak ingkar, sahabat tak marah, maka benda tu okey dalam Islam. Kan? Macam contohnya apa ni? Barakallahu fiik, baru-baru ni masa haji kan? Masa haji. Kita kata kita disunahkan untuk takbir secara mutlak. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kan? Jadi bila haji, bila orang buat haji apa semua, kita kat Malaysia ni, kita juga disunahkan untuk takbir mutlak. Jadi bila takbir, kita takbir mutlak, barakallahu fiik, kita baca takbir perlahan ke kuat? Kita baca kuat, betul tak? Kita sunahnya baca kuat. Dan ada kan keadaan tu kadang-kadang berlaku serentak kadang-kadang. Bukannya dirancang. Macam kalau kita cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hampir juga kalau kat masjid-masjid sekalipun, sebelum sembahyang raya tu kan, ditakbir. Terus pegang mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka orang pun bertakbir sama-sama dengan suara yang kuat. Adakah benda ni bid'ah? Kita tidak, bukan bid'ah. Kita tak boleh kata bid'ah benda tersebut. Kenapa kita tak boleh kata bid'ah benda tersebut? Sebab para sahabat buat dan tidak ada orang mengingkarinya.
Tak ada sahabat lain mengingkarinya. Ibnu Umar dia takbir kuat, akhirnya orang bertakbir bersama-sama dengan dia. Jadi saya dengar ada sebahagian tempat dia kata tak boleh. Sampai sembahyang raya jadi sunyi. Semua duduk dalam dewan tu senyap. Sampai dah sembahyang raya pun nak start. Kita tidak. Sunnahnya kita takbir kuat-kuat. Kita kata kenapa takbir kuat? Sahabat buat. Dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak diingkari oleh sahabat yang lain ini, itu dah panggil mahal ijma'. Kita dah boleh macam dah seolah-olah dah ijma'. Sebab tu contohnya, barang siapa yang mempertikaikan, macam contohnya dalam masalah akidah, siapa yang mempertikaikan susunan mula Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, maka seolah-olah dia telah memperlekehkan Muhajirin dan Ansar. Ini ucapan sebagian salaf. Kata Ali bin Abi Talib, tak silap ataupun sebagian salaf. Siapa yang kata susunan dia bukan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, seolah-olah dia telah memperlekehkan Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Sebab apa? Sebab berlakunya susunan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu depan sahabat. Sehingga Ali bin Abi Talib sebut dalam muqaddimah dalam kitab Sunnah Sunan Abi Daud, dia sebut kami mengucapkan depan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan itulah dia punya susunan dia. Sebab itulah bila orang pertikaikan khalifah, dia seolah mempertikaikan ijma'. Sebab sahabat semua tak ada yang mengingkari pun susunan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Begitulah juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalaulah benda itu diingkari oleh sahabat, masa seolah-olah benda tersebut tidak diterima dalam Islam, diingkari. Macam bila para sahabat sebagian ni ingkar perbuatan orang pergi naik ke Bukit Tursina masa tu. Abu Hurairah kata, kalau aku tahulah, kalau aku tahu kamu pergi, seorang lelaki tu dia kata dia pergi, dia dijumpa, dia kata kamu balik dari mana ni? Aku balik pada Gunung Tursina. Dia kata kenapa kamu balik pada Gunung Tursina ni? Aku nak pergi tempat Nabi Musa AS dapat wahyu. Dia kata kalau aku tahu kamu pergi situ untuk solat kat situ, nescaya aku dah halang kamu dah. Maksudnya apa? Kalau benda tak betul, sahabat mesti diingkar. Pasti diingkar. Jadi benda yang diingkari sahabat, kita terima. Benda yang diterima oleh sahabat, kita terima. Jadi kaedah, nampak tak? Maksudnya kaedah menimbang sesuatu pendapat, akidah ataupun ibadah itu dengan neraca sahabat, bukan rekaan kaum Wahabi. Saya sebut kat sini. Bukan rekaan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bukan rekaan. Ini adalah satu prinsip yang telah dipegang oleh sahabat dahulu. Dalam kes ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bila kata adakah sahabat lakukan, sahabat ingkar ke tak ingkar, kat situ penting dalam masalah kita beragama, tuan-tuan. Sebab tu orang tanya, selalu banyak kali tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu ajaran mana yang betul? Kita ni semua Islam, tapi kita nak ikut Islam mana? Kita ikut Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi Ustaz, semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, Ustaz. Kita nak ikut mana? Ikut ahli sunnah wal jamaah yang ikut salaf. Yang dia mengaku ahli sunnah wal jamaah dan dia ikut salaf. Salaf ni sahabat dan juga generasi awal tabi'in. Ustaz, apa maksud kita ikut salaf, Ustaz? Maksudnya semua akidah yang kita percayai, semua amalan yang kita amalkan, semua akhlak yang kita praktikkan, mesti asasnya ada dalam salaf. Mesti dilakukan salaf. Apa yang salaf tak lakukan, kita tak lakukan. Jadi timbangan, maksud kita kata litmus test dia, kertas litmusnya. Kan kalau orang putih kata istilahnya the litmus test tu kan. Mana kita letak kertas nak tengok dia asid ke dia alkali. Letak tu, kalau tukar merah dia asid, kalau tukar sekian color dia alkali. Contoh macam pun tak ingat dah kalau apa tukar kuning kan. Kalau tukar warna kuning dia jadi dia kertas tu warna biru. Kalau tukar warna jadi kuning maksudnya dia tu alkali macam itulah. Kalau warna merah jadi asid. Wallahu alam. Betulkan saya kalau saya salah dalam masalah. Maksudnya kita boleh test. Begitu juga dengan amalan, kita boleh test. Begitu juga dengan i'tiqad, kita boleh test. Orang tu bawakan satu pendapat, ustaz tu buat satu pendapat, kita buat letak litmus test, letak sahabat kat situ, letak ada tak, kena tak dengan sahabat. Tak kena dengan sahabat, kita pun reject. Itu maksudnya. Ni Allah Ta'ala dah bagi mudah lah untuk kita.
Cuma kita je yang perlu belajar sikit, perlu ada effort sikit untuk mengetahui masalah ni. Okey, itu dari segi faedah manhajiyah lah. Faedah dari segi manhaj daripada hadis ni. Adapun daripada masalah fiqah pula. Kat sini Syekh Bassam dia bagi anna mururul himari baina yadil musalli la yanqus salatahu wa la yaqta'uha. Naam. Yang ini kata Syekh. Iaitu lalunya keldai depan orang solat tadi tidak mengurangkan solat tadi, yang tidak membatalkan solat. Tidak masalah. Cuma pendapat Al-Bassam ni pada pentahqiq hadis ni, dia kata kat sini thumma zahara lana, kemudian terzahirlah bahawa hadis ini tidak menunjukkan sebegitu. Kerana Ibnu Abbas dia lalu dekat orang yang orang yang solat tadi pada makmum, bukannya pada imam. Dan semua maklum bahawa sutratul imam sutratul liman khalfahu, bahawa sutrahnya imam itu sutrahnya orang belakangnya, sutrahnya orang yang di belakangnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang solat berjemaah, sutrah dia ialah imam tu. Sutrah dia ialah imam punya sutrah. Sutrah ni ialah sutrah imam. Dia yang tak boleh lalu depan imam. Adapun lalu depan makmum tak ada masalah. Sebab sutrah dia tu sutrah imam, dia tak berdosa. Jadi kalau kita lah terbatal salat, kadang-kadang dulu saya macam tu juga. Masa kita belajar dulu, kita tahu dosa lalu dekat tempat sah ni. Tiba-tiba kita terbatal wuduk. Maksudnya nak lalu ke tak lalu ni, nak lalu ke tak lalu. Bukan ada sebahagiannya. Masa kami belajar dulu, ada sebahagian sahabat kami, dia batal solat tapi dia ikut je orang solat. Sebab tak nak lalu depan orang solat, takut berdosa. Tapi takkan pula nak duduk, betul tak? Nak duduk pula teruk pula, orang lain semua solat kita duduk je. Lepas tu takkan nak berdiri, lagi dah letih, nak berdiri je. Maka dia kata kita ikut je lah solat. Kita ikut je solat, tapi lepas tu nanti kita qada balik solat kita. Tak betul ni, tak sahih dalam Allah. Iaitu kita keluar je, kita keluar solat, lalu je kat saf, tak masalah. Lalu saja pada saf yang ada. Kerana sutratul imam sutratu man khalfahu. Sutrahnya imam adalah sutrahnya orang yang di belakangnya. Sutrah orang yang di belakang. Maksudnya sutrah yang sama. Sutrah yang sama. Nah. Okey, kemudian kat sini dia kata wala yaqta'ha, tidak membatalkannya. Wa ya'ti al-khilaf fi hadha fil hadith alladhi ba'da hadha insya-Allah. Nah, hadis yang kita akan dulu depan insya-Allah. وأن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ. Bahawa Ibnu Abbas ni masa Nabi SAW wafat, maka dia hampir-hampir nak balik. Kerana ini kisah ni berlaku pada Hajatul Wada', dan Hajatul Wada' ni lebih kurang 80 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jadi kita faham bahawa Ibnu Abbas ni lahir umurnya ketika tu dekat-dekat dah masa Nabi SAW meninggal, dia muda lagi dia masih. Jadi sebab itulah Abdullah bin Abbas termasuk dalam sigar sahabah, sahabat yang sigar. Namun walaupun dia sigar sahabah, tapi dia sahabat yang alim, antara min a'lam. Kalau bukan yang paling alim, antara yang teralim. Antara yang teralim di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang ketiga, anna iqraran Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Nombor tiga, hadis ini juga dalil ikrarnya Nabi itu termasuk dalam sunnahnya. Li'annahu la yaqirru ahadan ala batil. La yuqirru, aqarra yuqirru, la yuqirru ahadan ala batil. Nabi takkan bersetuju dengan kebatilan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau Nabi nampak, Nabi tahu, dan Nabi tak ingkar,
maka itu kita panggil hadithil iqrar. Hadis iqrar. Dia hadis tak? Dia hadis. Tapi dia hadis ni iqrar. Iqrar maksudnya apa? Iaitu ikrar maksudnya mengiktirafan. Nabi mengiktiraf benda tersebut berlaku dan Nabi tak tegur. Kerana Nabi takkan membenarkan orang melakukan kebatilan depan matanya. Fa'adamul inkari ala Ibni Abbasin yadullu ala amraini. Jadi perbuatan Nabi dan sahabat tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini menunjukkan kepada dua perkara, dua isu penting kat situ, iaitu sihatus salah, sahnya salat. Yang kedua, wa adamu ityanihi bima yunkaru alaihi, dan dia tidak melakukan perkara yang diingkari. Empat pula. Istadalla bil hadis ala anna sutrah imam ma'a sutrah imam. Hadis kita sebut tadi bahawa hadis juga dalil bahawa sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Betul, Imam Al-Bukhari letakkan bab. Letakkan bab untuk hadis ni. Tajuk bab. Dia kata apa? Bab sutratul imami sutratu man khalfah. Sutrahnya imam tu sutrahnya. Ustaz habis tu ustaz imam ni ada sutrah ke ustaz, nampak ni? Dia kata Nabi tidak menghadap ke dinding. Okey. Tidak menghadap ke dinding ni maka ada dua cara ulama faham. Cara pertama dia kata tidak menghadap ke dinding ni bukan maksud tak ada sutrah. Tak ada dinding je, sutrah masih lagi ada. Okey, jidar. Okey. Maksudnya ialah sutrah ada. Dan tak ada tu dinding, dinafikan tu dinding. Bagi sebagian ulama dia kata penafian dinding tu maksudnya sutrah lah. Sebab Mina kan tanah lapang. Jadi Nabi tak pakai sutrah ketika itu. Sebab itulah mereka kata sutrah ini hukumnya sunat, bukannya wajib. Sebab perbuatan Nabi itu menunjukkan bahawa keharusan. Okey. Tapi Nabi SAW, tapi ulama bincang, habis itu kalau perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi nak utamakan yang mana? Jadi kat sini para ulama kata ya perbuatan Nabi dulu, ucapan Nabi. Sebab Nabi kata jangan solat. Perbuatan Nabi kemungkinan saja menunjukkan kepada keharusan. Maksudnya Nabi nak tunjuk bahawa benda itu tak wajib. Tapi kalau orang tanya solat tu menghadap sutrah tak? Menghadap sutrah itu sunnahnya. Habis itu tak menghadap sutrah ni apa hukumnya? Tak, solat tu sah. Cuma kuranglah pahala sebab Nabi suruh kita solat menghadap ke arah sutrah. Ke arah sutrah. Sutrah tu pula menurut ulama Syafi'iyah, dia mesti kalau dia letak pancangkan ke dinding ke apa, mesti dia depan dan kanan sikit. Macam ni. Kata ni, nampak tak ni, katakanlah ini lembing ke apa ke, saya solat, ni sebelah kanan saya. Kalau tuan-tuan tampak macam nampak macam sebelah kiri, tapi sebelah kanan saya kat sini. Ada bukan betul-betul kat depan, di sebelah kanan sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi bila Nabi tak menghadap ke dinding, lalu boleh dan solat tak menghadap ke sutrah. Tapi yang afdalnya apa? Menghadap ke sutrah. Sebab Nabi SAW minta buat sutrah dan Nabi rapat dengan sutrah dan Nabi. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa boleh. Okey. Dan sutrahnya imam kalau macam tu, dia tak ada dinding. Apa sutrahnya imam? Tadi sebut tadi lah. Lepas 3 hasta, maka itu kawasan imam lain tak boleh nak lalu kat depannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita habiskan satu lagi hadis dalam masalah ni. Okey? Satu lagi hadis dalam masalah saf ni. Dan kita akan masuk kitab al-jami' pula. Okey? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlayya فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur depan Nabi. Jadi ketika sujud, beliau menyentuh kakiku, maka aku tarik kedua kakiku.
Fa idza qama, bila Nabi dah berdiri, aku luruskan balik. Sebab mungkin rumah Nabi sempit tu Allah. Tak muat. Mungkin dia pun dia luruskan balik kaki. Aisyah berkata pada saat itu rumah-rumah belum ada lampu penerang. Maksud tak ada lampu lagi masa tu. Jadi gelap. Jadi Nabi bukannya Aisyah radhiyallahu anha tak nampak Nabi sebab gelap. Kita kena bayangkan kalau rumah orang dulu, kalau gelap tu dia gelap betul. Rumah kita ada lampu kecil lah, lampu besar lah, lampu kelip-kelip lah, lampu toilet lah, lampu bilik, lampu tepi katil, lampu handphone, macam-macam lampu. Jadi kita punya gelap tu tak gelap secara total. Lampu luar rumah, lampu jalan raya pun ada kadang-kadang. Jadi tak total gelap. Kita kena bayangkan 1000 tahun dulu, 1400 tahun dulu gelap. Saya dulu pernah kami buat program di perkampungan Selama ni, cerita 20 tahun dulu. Selama Perak tu belum maju lagi masa tu. Saya masuk kampung tu, kita sampai malam, tak ada lampu langsung. Gelap segelap-gelap, tak nampak jalan sampai kami terpaksa buka torchlight. Itu tahun tu pagi-pagi subuh pukul 5 nampak budak-budak keluar pergi mandi kat tepi tali air. Mandi pagi dekat tepi sungai, mandi tepi tali air. Allahu akbar masa tu. Kampung Selama Perak, masa tu kita buat program ni. Saya ingat masa tu dengan pelajar-pelajar Selangor ke pelajar apa dah, dengan Habib pun masa tu, tak ingat lagi masa tu. Jadi kita orang pergi program masa tu. Inilah gelap. Bayangkan itu tahun 2000 tahun 2000 tuan-tuan Allah. Hanya bayangkan 1400 tahun dulu gelap. Jadi bila gelap, Aisyah bukannya satu dia tidur, yang kedua bukannya sedar yang dia boleh angkat lurus tu, tak. Okey. Yang kedua, adakah Aisyah, kita kena fikir, adakah Aisyah sengaja nak buat macam tu? Saya nak ngada depan Nabi. Tak. Dia bahawa rumah Nabi tu sempit, kecil. Allahu akbar. Sedangkan dia ialah Sayyidul Mursalin. Penghulu sekalian orang-orang yang saleh, sekalian para rasul, Sayyidul Syuhada, yang boleh Nabi SAW kalau nakkan dunia berada di bawah kaki dia, begitu mudah sekali. Tapi tidak berlaku. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia lebih utamakan akhirat. Seperti mana kita sebut banyak kali dah hadis, itu berkenaan dengan ada orang, Nabi kata ada orang yang diberi pilihan sama ada nak kekal di dunia bersama sahabat-sahabatnya ataupun bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka lelaki itu mengambil keputusan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Iaitu ditanya siapa? Masa tu Abu Bakar Siddiq pun menangis. Orang pun tak faham kenapa Abu Bakar Siddiq menangis. Nabi kata siapa yang nak pilih antara nak bertemu dengan Allah dengan duduk dengan sahabat, nak bertemu dengan Allah. Kita semua nak bertemu dengan Allah. Rupanya Abu Bakar Siddiq perasan bahawa itu tanda dekatnya wafat Nabi SAW. Jadi rumah Nabi itu memang sempit, Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi umrah, pergilah muzium Rasulullah dengan muzium sahabat tu. Maksudnya kita akan nampak muzium Rasulullah SAW. Sangat bagus muzium tersebut. Pergi tengok dah macam rumah Nabi, besar mana rumah Nabi, dia buat replika. Allahu akbar. Sangat bagus. Okey, apa makna ijmali, maksud umum daripada hadis ni? Dia kata Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan hadis ni, iaitu apabila disebutkan di hadapannya tentang bahawa keldai, anjing dan wanita itu memutuskan salat. Jadi Aisyah mengingkari hadis tersebut. Dia kata aku salat depan Nabi SAW. Aku perempuan kan. Maksud Nabi kata hadis tu keldai, anjing dan wanita itu memutuskan salat. Jadi aku salat dekat Nabi SAW, rumah yang sempit. Dia kata kaki aku ni terjulur. Okey je Nabi salat. Dan dia kata waktu tu gelap, tak lampu. Sebab dia kata kalaulah aku tahu, aku dah tarik kaki aku siap-siap sebelum Nabi sentuh lagi. Tapi masa tak ada ni. Tak ada lampu. Jadi kalau macam tu, kenapa kamu semua meletakkan kami ni wanita? Aisyah dipertikaikan sama dengan anjing yang memutuskan salat. Sedangkan begitulah kisahku bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu dalam masalah ni sebenarnya hadis itu sahih tak sahih? Hadis itu sahih, tuan-tuan. Cuma di sisi ulama Syafi'iyah disebut maksud memutuskan salat itu bukan maksudnya membatalkan salat. Maksud itu memutuskan kekhusyukan salat. Ya, kalau kita salat anjing lalu kat depan kita, kan kita orang najis pula apa semua, kedai lalu kat depan kita,
apatah lagi wanita lalu. Kan kita tengah salat perempuan lalu pula. Allahu Akbar, kan mengganggu. Jadi ulama Syafi'iyah dia faham, dia tidak membatalkan dengan maksud membatalkan solat itu dia solatnya tak sah. Maksudnya ialah membatalkan kekhusyuk atau memutuskan kekhusyukan solat dan konsentrasi solat. Jadi itu maksud dia sebenarnya. Jadi Aisyah dipertikaikan hadis tersebut bukan dipertikaikan Nabi. Dia bertikaikan kesahihan hadis tersebut. Dan dia bawa hujah daripada apa yang dia faham, apa yang dia lihat dia bersama dengan Nabi SAW. Baik. Apa pengajaran daripada hadis ini? Ma yu'khadh min al-hadis itu jawazu i'tirad an-na'im baina yaday al-musalli idza kana bihajatin ka dhiqil makan. Hadis menunjukkan bahawa bolehnya seseorang itu dia melunjurkan badannya di depan orang yang salat jika apabila apa? Apabila berhajat kepadanya, seperti sempitnya rumah. Sempitnya rumah jadi bolehlah. Tak ada masalah. Anak kita tidur kat depan kan. Contohnya. Yang kedua, anna i'tiradul mar'ah amama al-musalli la yaqta'u salah wa la yanqusuha. Bahawa beradanya wanita di hadapan lelaki ketika salat tidak mengurangkan pahala salat, tidak juga membatalkan salat. Okey, kemudian ada perbincangan. Hadis ini dalil bahawa sebahagian ulama kata hadis bahawa pegang perempuan, pegang isteri tak batal wudu sebab Nabi pegang faghamazani, dia sentuh kaki aku. Ghamaza ni maksudnya pegang macam ni lah, pegang. Kan? Tak batal. Kata anna masal marah walau bila ha'il la yanqudhu li'anna al-mili bi ghamzaha bi dhalam fala ya'lam ayamassuha min wara'i ha'il am la. Kalau kita dengar dia kata apa sini? Kalau kita dengar pun kita rasa kita boleh petikaikan Syekh Basam ni. Dia kata menyentuh wanita tanpa lapik tidak membatalkan wuduk. Kerana Nabi SAW menyentuhnya dalam gelap. Maka Nabi tak tahu adakah dia menyentuhnya di sebalik ada lapik ataupun tidak. Kita kata itu ihtimal. Itu ihtimal. Ihtimal ni maksud kemungkinan-kemungkinan. Kan? Dia kata kemungkinan tidak berlapik. Maka kita boleh kata kemungkinan Nabi sentuh berlapik. Perempuan tidur pakai selimut contohnya. Ataupun kain jubah dia. Dan dia tak sebut pula sentuh kaki tu tang mana. Nah. Jadi barakallahu fikum. Boleh saja dia berlapik, boleh saja pakai kain, boleh saja sentuh tu tak berlapik. Sebab itulah disebut oleh sebagian masyayikh kita, sebagian ulama kita sebut, iaitu bila saja hadis itu ada ihtimalat, ada pelbagai kemungkinan, maka tak boleh kita jazamkan hanya satu kemungkinan sahaja. Satu kemungkinan sahaja. Okey. Jadi kemungkinan Nabi mungkin Aisyah masa itu pakai khuf ke? Wallahu a'lam. Lapik ke? Wallahu a'lam. Jadi ada ihtimal berlapik, ada ihtimal tak berlapik. Maka apakah boleh kita terima salah satu daripadanya tanpa ada dalil hujah? Maka itu yang ulama Syafi'iyah kata tak. Okey. Ulama Syafi'iyah kata tak boleh gunakan hadis dalil bahawa boleh sentuh, perempuan tak batal. Okey, sebab hadis ni boleh dipertikaikan kefahamannya sebegitu. Dia kata wala ya'ridu salatuhu lil ibtal law kana masaha bila ha'il yanqudhu wudu wala qadha'na bi anna la yakunu li syahwah. Cuma ulama Syafi'iyah kata, ulama Hambali kata pegang sebab apa? Pegang sebab syahwat yang batal. Kalau pegang tak syahwat tak batal. Jadi Nabi pegang kaki Aisyah tu dalam keadaan tak bersyahwat, dia kata. Tak batal. Allahu akbar. Allahu a'lam. Okey. Jadi yang keempat pula. Jadi kita jawab balik Syafi'iyah tak terima hadis ini sebagai dalil bahawa persentuh perempuan tak batal. Yang keempat, maka Nabi SAW wa ahluhu alaihi min dhiqil hayah. Ini keempat, iaitu wacana Nabi SAW dan keluarganya hidup dalam keadaan yang sempit. Raghbatan fi ma indallah, kerana bukan duk miskin bukan sebab kedekut. Duk miskin kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala. So apa? Sebab Nabi kan zuhud. Kenapa? Wa zuhdan fil hadhihi dunya al-faniyah.
kerana zuhud. Zuhud ni apa dia? Zuhud ni ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya akhirat kelak. Dia atas pada wara' lagi. Kalau wara', dia meninggalkan perkara yang bakal membahayakannya. Bukannya benda yang haram, itu dah memang bahaya. Yang boleh menyebabkan dia bahaya itu panggil wara'. Wara'. Iaitu ayyattaqiya ma bihi ba's makhafatan an yaqa'a fima ayyatruka fima la ba'sa bihi ma la ba'sa bihi makhafatan an yaqa'a fima ba'sa bihi atau kama qala, ataupun saya silap sebut, iaitu wara' itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada masalah kerana takut terjatuh pada masalah. Itu wara'. Contohnya wara' ni ialah contohnya meninggalkan apa dia, duduk lama-lama dengan ataupun meninggalkan duduk bersama-sama dengan apa dia, orang yang penghasilannya tidak bersih contohnya. Okey, kita tahulah dia ni tak ada masalah ni kalau bagi hadiah kat kita, tapi kita tak nak. Okey, jadi orang yang mengembirakannya, jadi orang yang menerima hadiah daripada dia. Imam Ahmad rahimahullah, bila ada orang nak hadiahkan dia daripada satu hadiah, dia kata daripada mana? Daripada fulan bin fulan. Oh, dia ni pemerintah yang kejam, dia terampas satu orang dengan keadaan tak sepatutnya, jadi aku tak nak ambil. Itu orang. Adapun zuhud, zuhud ni iaitu meninggalkan benda yang tak langsung tak manfaat bagi dia akhirat kelak. Bukan tinggalkan dosa yang tak manfaat, yang tak boleh meningkatkan dia. Itu zuhud. Dan Nabi SAW dan hadis lagi, izhad fid dunya yuhibbukallah, dan jadi zuhud ni Allah Ta'ala cinta. Nabi kata izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad bima fi aydin nas yuhibbukan nas. Iaitu dia kata, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan, satu petua yang di mana kalau aku lakukannya aku akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan manusia akan cinta padaku. Maka kata Nabi SAW, dia kata izhad fid dunya yuhibbukallah, kamu zuhudlah kat dunia, mesti Allah Ta'ala akan cintai kamu. Wazhad bima fi aydin nas, dan zuhudlah daripada apa yang di tangan manusia. Maksudnya jangan kita harap apa yang ada dekat tangan manusia itu kita pernah juga. Wazhad bima fi aydin nas yuhibbukan nas, kamu zuhudlah daripada apa yang di tangan manusia, nescaya manusia akan mencintai kamu. Maksudnya apa? Kita harap apa yang di tangan orang. Orang tak ada, mesti kita tak berharap apa yang di tangan orang. Nampak orang terkaya sikit je, kita harap boleh bagi ulu-ulu kita sikit, tak payah, tak perlu. Kita zuhud. Kita tahu anak beradik kita kaya kan, contohnya, tapi kita tak berharap pun harta dia. Tak ada kita minta dia, bang pinjam 30,000 bang nak beli kereta satu, tak. Izhad bima fi aydin, dan izhad fi dunia, zuhud pada dunia. Dia bukan tak boleh beli baju mahal, dia boleh beli baju mahal. Bukan tak boleh beli kereta mahal, dia boleh beli kereta mahal, tapi dia tak nak beli. Dia tak nak pakai. Satu, dia tak nak, dia nak tawaduk dengan Allah Ta'ala. Man taraka syai'an tawadu'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang tinggalkan sesuatu, benda yang hebat, benda yang elok, tawadu'an lillah, tawaduk kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan gantikan yang lebih baik padanya di akhirat kelak. Dia boleh, duit dia banyak, dia boleh je beli pakai iPhone yang paling mahal sekali, tapi dia tak apalah, saya pakai biasa-biasa cukup lah. Yang mendatangkan manfaat baginya dunia dia dan akhiratnya. Baik. Yang kelima, jawazu mithlu hadhihi al-harakah fi salah wa annaha la tukhillu biha. Maksudnya perbuatan tadi Nabi pegang, Nabi sentuh itu perbuatan yang tidak merosakkan solat. Jadi ulama Syafi'iyah kata yang batal tu 3 kali pergerakan berturut-turut. Pertama berturut-turut, yang ketiga anggota besar yang batal, yang ketiga iaitu pergerakan yang tidak ada hajat padanya, yang tidak berhajat. Sesaja nak gerak-gerak, nak pegang handphone, nak sumpah mendengarnya, maka batallah solatnya. Okey, selesai kat situ hadis ni. Naam. Kata Syekh Abdul Rahman Bassam, dia kata ikhtilaf al-ulama fil mar'ati wal himari wal kalbi al-aswadi taqta'u as-salata am la. Ulama berbeza pendapat tentang perempuan, keledai dan anjing hitam, apakah dia membatalkan salat. Fadhahaba al-a'immatu thalathatu ila 'adam al-qat'i. 3 mazhab mengatakan tidak wajib sembelih, atau bukan sembelih,
tidak membatalkan salat. Ila adamil qati', tidak membatalkan salat. Afwan. Tidak membatalkan salat. Wa ta'awwalu hadits Abi Dzar alladhi fi sahih wudhi yaqta'u salat ar-rajul muslim idza lam yakun bainahu wa ilayhi mithlu mu'akhiratir rahil amra awal himal wal kalbul aswad. Dan mereka mentakwilkan, mereka mentafsirkan hadis yang Nabi kata daripada hadis Abi Dzar akan memutuskan salat seorang muslim itu bila tidak ada depannya sutrah mu'akhiratir rahil, iaitu benda ni akan batalkan salat, iaitu wanita, keldai dan juga anjing memutuskan salat. Ta'awalu al-qat'u huna bima'na naqsus salati bima yashghalul qalbu bihadhil asya'. Disebut tadi kan, jumhur ulama kata hadis yang Nabi kata akan memutuskan salat wanita, keldai dan anjing tu, hadis tu mereka takwilkan sebab hadis ni sahih dan sahih Muslim. Maka dia takwilkan bahawa maksud dia ialah memutuskan kekhusyukan salat. Ada mazhab Ahmad ada dua riwayat. Yang masyhur dalam mazhabnya kata tak batal. Illa al-kalbul aswad, kecuali anjing hitam. Wa qala wa fi qalbi syai'un min al-mar'ati wal himar. Amma al-mar'atu fali hadits Aisyah alladhi taqaddam wa amma al-himar fali hadits Ibn Abbas. Maka kata Syekh Basam, kita hati aku ni rasa cenderung kepada pendapat tak batal. Sebab apa? Macam pendapat jumhur lah. Sebab pertama hadis Aisyah ni Nabi duduk kat depan. Aisyah duduk kat depan Nabi. Yang kedua kalau keldai pula hadis Ibn Abbas yang kita baca sebelum ni. Jadi keldai pun tak batal salat, perempuan tak batal salat. Cuma yang sebagian ni dia jawab balik. Dia kata kerana Aisyah ni bukan lalu. Okay, lalu dia tak lalu, dia hanya duduk kat depan. Boleh jawab balik, Nabi tak kata mestinya lalu. Sebab Nabi kata memutuskan salat ni wanita, keldai dan anjing. Nabi tak kata lalu. Tak mesti bergerak. Ada je kat depan tu dah batal lah. Berarti dah jumhur ulama' termasuk Syafi'iyah kata tak batal. Okay. Yang kata batal ialah mazhab Ibn Hazm dan juga Taqiyuddin. Qala innahu madhhab Imam Ahmad. Sebagian kata ini mazhab Ahmad. Ini Ibn Hazm kata. Inna ma khassal kalb aswad bidzalika duna sa'il kilab li'anna syaitan kama fil hadis. Qala Abu Dzar ya Rasulullah ma bal kalbul aswad bil ahmar ibn al-asfar? Qala al-kalbul aswadu syaitan. Habis itu kenapa dalam hadis ni sebut anjing hitam, tak sebut anjing lain? Sebab anjing hitam ni syaitan. Apa maksud anjing hitam tu syaitan? Dekat anjing tu syaitan tak? Anjing hitam ni ada sifat-sifat kesyaitanan lebih banding yang lain. Seperti mana Nabi kata jangan solat dekat ladang unta, tapi solatlah dekat ladang kandang. Boleh solat dekat kandang kami tapi tak solat kat kandang unta. Kenapa? Sebab syaitan. Adakah keldai itu syaitan? Tak. Sebab keldai ni maksudnya pengaruh syaitan padanya lebih kuat banding dengan binatang-binatang yang lain, kerana degilnya dan seumpama dengannya. Wallahu alam bissawab. Maka dengan ini tamatlah hadis dalam bab kitab Al-Murur Baina Yadil Musalli. Maka kita akan masuk lepas ni Kitabu Al-Jami'. Kitabu Al-Jami'. Ada sikit masa lagi. Terus kita masuk Kitabul Jami'. Tak perlu kita buang masa. Kita nak cepat-cepat khatam kitab ni. Naam. Babul Jami'. Bab Al-Jami'. Bab Al-Jami' ni maksudnya ialah bab yang mengumpulkan segala isu-isu berkaitan dengan salat. Bukan Kitabul Jami' yang macam dalam kitab Bulughul Maram, maksudnya semua dalam bab-bab adab semua tu bukan. Maksud Jami' di sini ialah masalah-masalah yang pelbagai yang tidak dimasukkan dalam bab yang tertentu dalam bab salat. Lepas tu dalam kitab-kitab hadis, contohnya dalam kitab Muwatta' Malik. Kitab Muwatta' Malik dia ada bab Al-Jami'. Pada setiap kali belakang satu bab jadi Kitabul Jami', Kitabul Jami', Kitabul Jami'. Imam Ibn Hibban juga jadi Kitabul Jami'. Begitu juga dengan ulama Imam Mazhab Maliki Abu Zaid Al-Qayrawani, dipanggil Maliki Saghir, ulama mazhab Malik yang kecil. Dia juga ada letakkan Kitabul Jami'. Dalam kitab mukhtasar dia ada kitab-kitab Jami'. Iaitu kadang-kadang dia ada isu-isu yang tak boleh kita masuk bab saf, tak dia macam bertajuk yang umum, letak dalam satu bab Kitab Al-Jami'. Jadi masuk bab ni bab yang Jami' mengumpulkan masalah salat je, bukan semua masalah. Masalah salatnya hadis-hadis berkaitan, seperti dalam Tirmizi juga ada Al-Jami' ini seumpama dengannya. Wallahu taala alam bissawab. Jadi cuma dalam kitab fiqh tak jumpalah Kitab Al-Jami'. Dalam kitab fiqh tak jumpa kita, melainkan ulama-ulama Malikiyah kitab fiqh mereka, sebab mereka nak ikut Imam Malik dalam kitab Muwatta' tu. Jadi bab Al-Jami', Kitab Al-Jami' ni bab-bab yang pelbagai dalam bab, masih lagi dalam bab salat. Hadis 111 an Abi Qatadah
bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Daripada Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga solat 2 rakaat. Okey, mari kita tengok apa kata Syekh Al-Bassam di sini. Dia dakhala Sulaik Al-Ghatfani. Satu sahabat namanya Sulaik Al-Ghatfani masuk masjid pada hari Jumaat. Dan Nabi SAW masuk tengah khutbah. Fajalasa Nabiyyu an fa amarahu. Maka dia pun duduk, terus duduk. Maka Nabi kata, berdiri balik. Solat 2 rakaat. Maka Nabi beritahu kat dia bahawa masjid ini ada kehormatan dan juga kita perlu meletakkan nilai yang tinggi pada masjid, kehormatan yang tinggi pada masjid. Maka janganlah seorang kamu tu masuk masjid melainkan dikena solat tahiyatul masjid dulu, ataupun solat 2 rakaat dulu, apabila tidak ada uzur baginya. Okey, wala hadha alladhi jalasa li sama'a khutbatul jumaah min lisani sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafil ulama, khilafnya ulama masalah ni. Okey, sebelum kita masuk khilaf ulama, mari kita tengok dulu lah hadis ni satu. Nabi kata idza dakhala ahadukum al-masjid. Bila seseorang itu kamu masuk masjid. Maka siapa yang apa yang kita nak sini adalah al-masjid. Ada kata al. Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan? Alif lam ni dia boleh masuk alif lam lil ahdi. Maksudnya alif lam lil ahdi maksudnya merujuk kepada masjid yang tertentu, the masjid. Dan alif lam juga boleh masuk alif lam lil jins, maksudnya spesies, maksudnya apa saja namanya masjid, maka kita letak alif lam kat situ. Bukannya the masjid maksudnya masjid, maksudnya maksud yang lil jins, maksudnya umum. Jadi soalan dia, Nabi masuk ke sini masjid, maksud Nabi masjid umum ke masjid Nabawi saja? Al-masjid. Maka jawapan dia, apa dia agak-agak tuan-tuan? Jawapan dia ialah al-masjid sini ialah masjid lil jinsi. Alif lam tu lil jins. Maksudnya merujuk kepada apa saja yang namanya masjid. Okey. Kemudian dia bincang pula, apa itu masjid? Apa itu masjid? Jadi masjid itu ialah tempat di mana azan dikumandangkan dan solat jemaah didirikan. 5 waktu sehari semalam. Saya ulang balik. Itu masjid iaitu tempat di mana solat 5 waktu diserukan, dipanggil, maksudnya ada azan dan ada jemaah yang didirikan 5 waktu sehari semalam. Itu namanya masjid. Dan masjid pula terbagi berdua, satu al-jami', satu ghairi jami'. Yang jami' ini yang buat Jumaat. Ghairi jami' yang tak buat Jumaat. Tapi dua-dua masuk nama masjid. Cuma sebagian ulama dia jadi dia haluskan lagi, maksudnya apakah masjid ni perlu didirikan 5 waktu sehari semalam? Maka sebahagian daripada ulama dia anggap, dia kata macam ni. Dia kata tak, selagi mana tempat tersebut telah dikhaskan untuk salat 5 waktu sehari, untuk salat 5 waktu, diwakafkan, dikhususkan untuk salat 5 waktu sehari semalam, bukan rumah orang, bukan kedai, bukan apa, telah dikhususkan, diwakafkan untuk salat 5 waktu sehari semalam, maka dia namanya masjid walaupun salat tak berlaku 5 kali sehari semalam. Itu maksud macam musallah, macam pejabat lah contohnya. Macam musallah KLCC tu kan, tingkat 13 ke tingkat 7 tu. Kan? Dia yang ada orang salat zuhur dengan asar je lah. Subuh tak ada orang sembahyang, tak ada orang datang, tak ada orang masuk kerja. Jadi apakah situ tak perlu sembahyang salat 2 rakaat sebelum kita masuk masjid tersebut? Nah, dekat sini barakallahu fiik. Maka sebagian ulama kata ya, kena salat juga. Maka sebagian kata tidak. Sebagian kata tidak.
kerana dia tidak dirikan waktu sehari semalam, maka dia termasuk dalam kategori musalla. Dia termasuk dalam kategori musalla. Musalla maksudnya tempat orang dirikan salat. Jadi bila Nabi kata, bila seseorang kamu masuk ke masjid, okey, masjid, soalan timbul pula, masjid tu ada tak yang dikecualikan daripada benda ni? Maksudnya ada tak masjid yang dikecualikan? Maka kita kata ada. Contohnya Masjidil Haram. Masjidil Haram yang sekiranya kalau kita masuk, kita tawaf dulu, maka ketika itu tak perlu kita buat salat tahiyatul masjid, walaupun nama dia Masjidil Haram, masjid juga. Ini special Masjidil Haram. Masjidil Haram, taib, maka tak didirikan salat tahiyatul masjid sekiranya dia telah bertawaf dahulu. Namun kalau dia masuk bukan dia nak tawaf, dia tak nak tawaf, dia masuk masjid terus nak duduk, maka dia solatlah dua rakaat. Okey, taib. Nah. Maka kalau dia bukan nak tawaf, dia tak nak tawaf, maka dia masuk masjid. Masjidil Haram, dia tak nak tawaf, dia nak dengar kuliah. Dia sebelum dengar kuliah tu dia solat, dia solat dah tahiyatul masjid tadi. Solat tahiyatul masjid. Okey, selesai. Yang kedua, kat mana lagi yang tak perlu? Iaitu ketika di musalla. Di musalla tak wajib. Maka di musalla, contoh sebab tu Nabi SAW tidak diriwayatkan ketika Nabi solat raya dekat tengah padang lapang, Nabi solat tahiyatul masjid. Tetapi kalau solat raya tu dilakukan di masjid, kita solat tahiyatul masjid tak? Kita solat tahiyatul masjid. Ulang sekali lagi. Nabi kalau kita solat raya dekat tanah lapang, perlu tak solat tahiyatul masjid? Tidak. Sebab apa? Sebab Nabi kata bila solat kamu masuk masjid. Tanah lapang bukan masjid. Kat stadium bukan sembahyang raya kan? Boleh. Harus. Tapi kalau buat kat masjid, solat tahiyatul masjid, kita solat tahiyatul masjid. Naam. Okey. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis, maka jangan dia duduk. Maka solat tahiyatul masjid ni wajib bagi orang yang nak duduk. Adapun orang yang nak lalu sahaja, perlu tak tahiyatul masjid? Tidak perlu. Dan termasuk juga yang tak perlu tahiyatul masjid ni, iaitu sepertinya seorang muazzin tadi datang masjid, muazzin masuk tak duduk, dia azan. Lepas dia azan dia keluar balik. Tahiyatul masjid tak perlu tahiyatul masjid. Lagi, yang tak perlu tahiyatul masjid juga ialah khatib pada hari Jumaat. Iaitu khatib pada hari Jumaat, dia masuk masjid terus dia naik ke mimbar, betul tak? Dia naik ke mimbar, dia baca khutbah. Okey. Bila baca khutbah, antara dua khutbah ada duduk tak? Ada duduk tak? Ada duduk. Tapi perlu solat 2 rakaat dulu? Tak perlu. Kalau Nabi SAW dahulu macam tu. Nabi SAW masuk masjid Nabawi untuk khutbah, dan Nabi masuk terus je. Sebab itulah sebagian ulama disebut disunahkan bagi khatib dia datang lambat. Bukan maksud awal, datang lambat. Disunah bagi khatib untuk masuk ngam-ngam ketika dah nak khutbah tu, dia masuk masjid terus dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan yang kedua, dan dia pun mulakan khutbah. Tahiyatul masjid tak tahiyatul masjid. Naam. Okey, fala yajlis, maka jangan duduk. Maka untuk orang yang nak duduk saja dia perlu solat 2 rakaat. Fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalli raka'atain, sehingga dia solat 2 rakaat. Jadi dia kata maksud 2 rakaat ini ialah solat tahiyatul masjid. Apakah solat-solat lain boleh menggantikan? Ya boleh. Kalau dia masuk ke masjid, dia nak solat qabliyah zuhur, maka termasuk dalam, maksudnya tak perlu lagi dia nak kena ulang tahiyatul masjid yang lain. Ataupun apa-apa solat fardu, 2 rakaat ke 4 rakaat ke, dah cover dah, tak perlu kita solat 2 rakaat lagi. Yang ni kita penting. Kadang-kadang orang selalu tanya, Ustaz, kalau masuk masjid nak kena tahiyatul masjid dulu ke? Sedangkan masa tu orang tengah sembahyang tarawih, masuk je solat tarawih 2 rakaat, dah cover tahiyatul masjid. Okey.
Macam mana pula kalau orang sembahyang jenazah? Cover tak tahiyatul masjid? Soalan seterusnya. Kalau solat jenazah. Okey, solat jenazah. Dia cover tak? Macam mana tuan? Cover tak? Maka jawapannya tak cover. Sebab apa? Sebab Nabi kata janganlah kamu duduk sehingga kamu solat 2 rakaat ini. Ada 2 rakaat. Ada 2 kali rukuk. Ada 2 rakaat. Dia kata solat ada rakaat ke? Solat jenazah? Solat jenazah tidak ada rakaat. Solat jenazah hanya ada takbir. Maka solat jenazah tidak mengcover, tidak cover solat tahiyatul masjid. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nanti insya-Allah pada minggu depan kita akan tengok khilaf ulama berkenaan dengan masalah ini. Iaitu isu boleh tak kita nak solat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang. Ni kita bincang kat ni. Boleh tak nak solat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang? Yang nak bincang apakah solat tahiyatul masjid ni wajib ataupun sunat? Nanti kita bincang juga ni. Wajib ataupun sunat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya berhenti kat sini dulu. Ilmin ni. InsyaAllah ada soalan ke? Pada Ilmin? Maaf Ustaz, aku tajuk sekarang anak setuju nak tengok wayang. Kononnya movie ni ada terlalu. Tapi saya tak setuju, manakah akibatnya buruk. Apa nak buat Ustaz? Saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak naklah bagi fatwa. Buat fatwa ni hanyalah mufti-mufti dan orang-orang alim ulama besar. Cuma kau tanya saya tak setujulah bawa anak ni pergi tengok-tengok wayang. Okay, secara umum. Terutama sekali tengok pula wayang tu pula wayang cerita dewasa. Pertama sekali dalam dewan tu ikhtilaf lelaki perempuan. Ikhtilat lelaki perempuan. Dalam tu ada orang dating, ada orang ni semua gelap-gelap campur lelaki perempuan. Jadi itu tempat al-ma'asi, tempat maksiat, maka saya tak setujulah. Okey. Yang padanya tempat banyaknya benda-benda maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Jika tidak ada, sekarang ni subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.